warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Emira Misha binti Emir Sezali dengan bernombor metrik D2110103. Hari ini saya akan menceritakan tentang sedikit sejarah Montessori. Maria Montessori ini dilahirkan pada 1870 dan telah meninggal dunia pada 1952. Beliau juga merupakan seorang tokoh pendidikan di Rom. Beliau juga telah mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang tergancang akal. Pada tahun 1899, beliau juga terlibat dengan penubuhan sekolah kanak-kanak tergancang akal di Rom. Di sekolah ini, beliau telah menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak tergancang akal. Sumbangan beliau terhadap kanak-kanak menjadikan Maria Montessori seorang tokoh yang terkenal, lebih-lebih lagi kerana beliau adalah seorang doktor. Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan oleh beliau juga kepada kanak-kanak cacat, beliau mula menerapkan kaedah ini kepada kanak-kanak biasa. Beliau yakin bahawa kaedah yang digunakan ini boleh mendatangkan hasil pencapaian yang lebih baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki kanak-kanak yang normal. Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Maria Montessori, kita dapat lihat bahawa semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri universal dalam kehidupan mereka. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Izzati binti Sarudin, memegang kad nombor metrik D2110079. Okey, di sini saya ingin menerangkan kaedah mengajar dalam Maria Montessori ini terdiri daripada beberapa ciri yang penting, iaitu kanak-kanak ini mudah untuk menerima segala pembelajaran dan menerima segala maklumat. Manakala yang kedua, kanak-kanak ini juga belajar melalui peringkat umur yang sensitif, kerana jika kanak-kanak ini tidak menerima segala pembelajaran itu, dia akan berfikir dalam secara selebihnya. Dan kanak-kanak ini juga dia ingin belajar dalam sesuatu perkara yang tidak tahu, dan itu membuatkan mereka sensitif. Dan seterusnya, kanak-kanak ini belajar dalam melalui bermain dan bekerja. Ia akan belajar dalam sesuatu aktiviti yang kita lakukan. Seterusnya, kanak-kanak ini juga belajar melalui berbagai peringkat dalam perkembangan. Dan kanak-kanak ini rasa ingin belajar dan ingin rasa berdikari. Seterusnya, sifat ini juga boleh untuk mengatasi masalah pembelajaran terhadap kanak-kanak. Ia juga menggunakan diri mereka, iaitu diri penglihatan, pendengaran dan diri sentuhan. Ini untuk bertujuan agar kanak-kanak ini dapat mengutamakan dan latihan menggunakan diri mereka dengan cepat. Seterusnya, kesimpulan bahasa yang dapat dilakukan untuk tingkah laku kanak-kanak ini merupakan satu usaha dan mempelajari mengenai persekitaran dan menggunakan tangan mereka. Itu sahaja untuk dalam kaedah mengajar Maria Montessori. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Azhar yang berpegang nombor metrik D2110623. Hari ini saya ingin menerangkan tentang konsep Maria Montessori. Maria Montessori berpendapat dalam mendidik kanak-kanak ialah mestilah menghormati kanak-kanak dan haknya. Oleh itu, persekitaran yang terancang, kemahiran hidup, disiplin diri dan arahan merupakan prinsip yang penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Justru itu, menurut Maria Montessori, pendidikan adalah untuk menolong kanak-kanak membentuk serta membantu perkembangan dari segi fizikal, emosi, rohani, intelek dan sosial. Namun, Maria Montessori telah mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak pada peringkat awal. Antara konsepnya ialah minda yang mudah menyerap, persekitaran yang tersedia, didikan diri, bahan pembelajaran dan tempoh sensitif. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Hanis Maisara binti Roslan, memegang kad nombor D2110167. Hari ini saya akan menerangkan tentang konsep asas pembentukan kurikulum kanak-kanak pada peringkat awal menurut Maria Montessori. Saya akan menerangkan tentang minda yang mudah menyerap. Apa yang dimaksudkan dengan minda yang mudah menyerap? Menurut Maria Montessori, minda kanak-kanak mudah menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui diri mereka. Iaitu apa yang kanak-kanak melihat di sekeliling dan merasa dengan tangan mereka sendiri sebelum kanak-kanak diajar sesuatu konsep tersebut. Bilakah bermula kanak-kanak menyerap sesuatu kejadian yang berlaku di sekeliling mereka? Kalau korang nak tahu, bermula lagi sejak mereka lahir lagi. Kanak-kanak akan menyerap kejadian yang berlaku di sekelilingnya dan menyusun pengalaman tersebut
apabila mereka bersedia untuk mempelajarinya pada masa akan datang. Contohnya, kanak-kanak berpengalaman melihat pelbagai jenis bentuk seperti bentuk bulat, bentuk cube, bentuk segitiga dan banyak lagi semasa proses pembesaran. Apabila mereka bersedia untuk mempelajari sesuatu konsep, maka mereka akan mengetahui bentuk bulat, bentuk kubus, bentuk segitiga mempunyai pelbagai jenis. Misalnya bentuk bulat seperti bentuk bola, buah orange, bentuk cube seperti bentuk dadu, kotak, bentuk segitiga tadi seperti bentuk piramid, pizza yang telah dipotong dan banyak lagi bentuk yang kanak-kanak ni akan pelajari. Secara umumnya, bentuk-bentuk tersebut telah menjadi permainan mereka sejak mereka kecil lagi, cuma mereka tidak mengetahui nama-nama bentuk tersebut. Konsep yang kedua dalam Maria Montessori ialah persekitaran yang tersedia. Apa itu persekitaran yang tersedia? Persekitaran yang ini menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan yang akan menyokong pembentukan konsep untuk pengetahuan kanak-kanak apabila kanak-kanak ini memerlukannya. Dan kita sebagai seorang guru, dalam peranan guru adalah untuk menggunakan bahan pembelajaran yang sesuai. Itu saja. Seterusnya, konsep didikan diri. Kanak-kanak mampu menjelaskan persepsi mereka dan menyusun pengalaman melalui aktiviti yang sesuai dengan bahan pembelajaran yang menarik. Oleh hal yang demikian, kanak-kanak berkebolehan menyusun pengetahuan mereka apabila mereka terlibat dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Guru tidak perlu mengajar kanak-kanak secara formal, tetapi guru perlu mengajar kanak-kanak belajar secara formal dan guru perlu membimbing kanak-kanak untuk membuat pemilihan bahan dan aktiviti. Bahan pembelajaran yang dikatakan oleh Maria Montessori pula, guru perlulah mengajar cara yang betul untuk menggunakan bahan yang dipilih dalam aktiviti pembelajaran secara bebas dan sukarela. Mengikut Montessori, maklumat kurikulum pada peringkat awal adalah bagi memajukan diri kanak-kanak daripada segi penampuan, perhatian, kemahiran memerhati, meneliti, kesedaran berkenaan susunan dan peraturan, keseimbangan pergerakan, kesedaran persepsi, kemahiran praktikal, konsep matematik, kemahiran bahasa, kemahiran menulis dan membaca, kebiasaan dengan seni kreativiti, pemahaman berkenaan alam semula jadi, pengalaman pemahaman berkenaan sains sosial, kemahiran berfikir secara kritis melalui pengalaman menyelesaikan sesuatu masalah. Tempoh sensitif. Okey, tempoh sensitif adalah tempoh paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. Tempoh sensitif juga dapat dikesan apabila kanak-kanak menunjukkan kesediaan dan minat bagi mempelajari sesuatu kemahiran dengan sentiasa menanyakan soalan dan sentiasa tertarik untuk memerhati dan menyentuh sesuatu bahan pembelajaran. Menurut falsafah Maria Montessori, tempoh sensitif merupakan masa yang paling sesuai bagi kanak-kanak menerima maklumat dan konsep tertentu. Tetapi setiap kanak-kanak mempunyai tempoh sensitif yang berbeza mengikut kadar perkembangan seseorang kanak-kanak tersebut. Okey, dalam tempoh ini kanak-kanak mampu melatih diri sendiri